Selamat malam teman-teman dan selamat datang kembali ke Teh Tarik Go. Kepada yang baru menyertai kami, channel ini membawakan kepada Anda cerita-cerita menarik dan original dari seantero Borneo. Ikuti cerita ini sampai habis. Dalam episode kali ini, kami ingin berkongsi pengalaman yang terjadi sendiri kepada kami berempat semasa dalam pengembaraan jalan kaki Wakid Walk merentasi negeri Sabah selama 52 malam. Dalam perkongsian malam ini, ianya terjadi pada malam ke-6 kembara kami. Perjalanan malam itu mula lewat sedikit pada pukul 8 malam kerana keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Hujan sepanjang malam. Destinasi kami pada malam ke-6 ini ialah di kawasan perkampungan Kampung Golong. Dari tempat kami berehat siang tadi di Kampung Timbang menuju ke Kampung Golong, hanya perjalanan yang singkat, cuma mengambil masa 5 jam. Perjalanan singkat ini dirancang sedemikian, kerana malam itu kami akan melalui sebuah kawasan yang dikenali sebagai Ulu Kukut. Selain muka buminya yang sangat berbukit bukau, kawasan Ulu Kukut dikatakan kawasan panas kerana selalu terjadinya kemalangan maut di kawasan tersebut. Menurut cerita seorang penduduk Kampung Golong, pernah sekali ketika salah seorang keluarga melalui Bukit Ulu Kukut pada waktu selepas tengah malam yang sedikit berkabus, dia ternampak seorang perempuan sedang bergolek-golek di atas jalan raya. Oleh kerana terkejut dengan penampakan tersebut, dia tidak sempat mengelak, malah tidak sempat pun memberhentikan kenderaan. Namun begitu, alangkah terkejutnya dia apabila jasad perempuan di atas jalan raya itu serta-merta hilang apabila kereta yang dipandunya melalui tempat tersebut. Dalam ceritanya yang lain di tempat yang sama, seorang pemandu wanita yang memandu melalui jalan tersebut di malam hari tiba-tiba kerosakan kereta. Sedangkan kereta yang dipandunya itu berada dalam keadaan yang sempurna. Dia mencuba beberapa kali untuk menghidupkan semula enjin, tetapi tidak berjaya. Lebih mengeruhkan lagi keadaan, tempat tersebut tidak ada liputan talian telefon. Maka, dia tiada pilihan selain berjalan kaki untuk mencari bantuan di kawasan berdekatan. Mujur dia terjumpa dengan beberapa orang tidak jauh dari situ, tempat dia meminta bantuan. Mereka berjalan semula ke kereta yang rosak tadi. Sesampainya mereka, dia cuba menghidupkan enjin untuk diperiksa. Tetapi, enjin kereta itu hidup semula dengan hanya sekali percubaan. Nah, mereka tahu bahawa itu ialah perbuatan kuasa-kuasa yang menghuni kawasan itu. Dan dari kami semua, dengarkan perkongsian kembara kami semasa melalui Ulu Kukut. Selepas lebih kurang 3 jam berjalan kaki dari checkpoint kami di Kampung Timbang, kami melalui bawah satu pokok besar yang mempunyai dahan-dahan merentang di atas jalan raya. Ketika Dom menghalakkan selaitnya ke atas dan ternampak 3 mata berwarna merah sedang memandang ke arah kami semua di bawah pokok. Kami terkejut dan berhenti melangkah. Kesemua kami mendongak ke atas dan ternampak 3 biji mata merah tersebut. Untuk memastikan itu bukan pantulan cahaya, kami padamkan semua lampu suluh kami, tetapi nampaknya mata itu masih lagi bernyala. Kali ini, ia memandang tepat ke arah kami sambil ia bergerak melalui dahan pokok yang besar, beralih dari bawah dahan ke atas dahan. Kami masih hairan dengan kehadiran makhluk itu dan memasang semula lampu suluh. Walaupun dengan lampu terang yang kami ada, kelibat makhluk itu tetap tidak kelihatan. Yang kelihatan cuma 3 biji, matanya yang bercahaya merah terang, memandang tajam ke arah kami seperti pandangan menunggu mangsa. Saat itu kami tahu bahawa apa yang kami lihat itu
sebenarnya adalah makhluk halus dari alam lain. Ia sedang mencari makan. Kami sedar itu juga satu isyarat kepada kami untuk cepat-cepat beredar dari situ. Tanpa berlengah, kami lajukan langkah dan terus menuju ke kawasan menaiki Bukit Ulu Kukut yang sudah tidak jauh di hadapan. Hujan renyai-renyai masih berterusan. Kejutan malam ke-6 tidak berakhir di situ. Belum pun setengah kilometer di hadapan, kami ternampak satu kepulan api di hadapan kami. Kerana ingin tahu, kami melangkah menghampiri api tersebut. Di dalam hujan renyai itu, sekali lagi, kami amat terkejut. Kerana di hadapan kami terdapat satu kepulan api di atas rumput yang basah. Api itu marak sedikit, tetapi tidak bergerak. Kami berpandangan sesama sendiri kerana kehairanan dengan kewujudan kepulan api di atas rumput basah di dalam hujan. Tidak jauh dari api itu berada, terdapat beberapa buah rumah kayu. Kami pasti kejadian aneh itu adalah satu percubaan ilmu hitam. Bikinan orang telah dihantar kepada seseorang di situ. Yang pasti, pegangan agama dan doa yang kuat, si penerima bikinan orang itu telah mampu menepis niat jahat tersebut dan kepulan api tidak dapat tembus ke rumah si penerima, lalu terhalang setakat di situ. Kejadian-kejadian tersebut membuatkan kami turut memanjatkan doa sebelum kami teruskan langkah menuju ke Bukit Ulu Kukut. Hujan masih belum berhenti semasa kami mula melangkah menaiki Bukit Ulu Kukut. Namun begitu, kami sedar berkat doa semua, kami tidak terasa lelah menaiki bukit tinggi tersebut. Langkah kami berterusan untuk beberapa kilometer berbukit tanpa rehat. Lagipun, laluan sepanjang bukit tersebut dipagari hutan tebal dan tidak ada tempat yang sesuai untuk melabuhkan punggung. Yang kelihatan di sepanjang jalan cuma arca-arca tempat untuk orang bersembahyang kepada nyawa-nyawa yang pernah terkorban di jalan tersebut. Kami tidak ganggu itu, sekadar meminta izin untuk limpas. Beberapa detik kemudian, sekitar jam 1 pagi, kami tiba di checkpoint kami seterusnya di Kampung Golong. Dan malam ke-6 kami berakhir di situ. Teman-teman semua, pengalaman di malam ke-6 ini mengingatkan kami untuk sentiasa berhati-hati, peka dengan persekitaran, dan percaya naluri hati sendiri. Kami tahu doa dan keyakinan dapat memberikan perlindungan dalam situasi sedemikian. Walaupun terdapat perkara yang kurang menyenangkan, kami percaya bahawa semangat kerjasama dan sokongan antara satu sama lain juga adalah kunci untuk menghadapi cabaran dalam kembara ini. Itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel Teh Tarik Go untuk pengalaman-pengalaman seterusnya di sepanjang kembara jalan kaki 1080 km. Selamat malam semua, sampai jumpa lagi.